jika Tommy Thomas boleh didakwa, tidak ada sebab kenapa Idrus Harun tidak boleh didakwa, tuan-tuan. Untuk makluman tuan-tuan, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengarahkan supaya agensi-agensi penguatkuasa berkaitan untuk menyiasat dakwaan-dakwaan yang telah pun disiasat oleh pasukan petugas khas yang menyiasat buku Tommy Thomas, iaitu Justice in Wilderness. Dan daripada dapatan tersebut, daripada dapatan buku-buku itu, lebih kurang 822 muka surat. Hasil daripada laporan itu, pasukan petugas khas telah mencadangkan 522 tu supaya muka surat 522, bukan 822. Kau yang tahu ke aku yang tahu? 822. Kalau tak pasti janganlah terlalu confident. Ya kata saya, saya cek. Sebelum Perdana Menteri tahu, aku dah tahu 822 ni. So, maklumat yang diperolehi, tuan-tuan, Seksyen Tommy Thomas telah pun dicadangkan untuk disiasat dan didakwa di bawah Seksyen 1241 dan 203A Kanun Kesiksaan. Yang kedua, Seksyen 4 Akta Hasutan 1948. Yang ketiga, Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi 1972. Dan yang keempat, Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Ini tuan-tuan, 4 pendakwaan yang dicadangkan dikenakan ke atas Tan Sri Tommy Thomas. Kalau tengok nombor 1 ni, maknanya ada 2 pendakwaan, tuan-tuan. Seksyen 1241 dan juga 124I ke 1241 ni, dan juga Seksyen 203A Kanun Kesiksaan. Jadi tuan-tuan, begitu juga dengan salah guna kuasa yang dilakukan oleh Tan Sri Idrus Harun. Ada banyak benda yang beliau lakukan, tetapi salah satu benda yang bagi saya amat serius, memang betul Peguam Negara dilindungi di bawah perkara 145 Perlembagaan Persekutuan yang telah memberikan beliau kedudukan khas untuk mendakwa sesiapa yang dia suka, untuk menggugurkan pendakwaan ke atas sesiapa yang dia suka, dan Peguam Negara juga boleh menggunakan kuasa yang ada pada dia untuk mengheret ke bawah duli Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertuan Agong ke mahkamah khas, tuan-tuan. Namun begitu, itu tidak langsung memberikan kuasa kepada Peguam Negara untuk melindungi penjenayah tertentu, dan dalam masa terdekat ini, penjenayah yang perlu dihadapkan ke muka pengadilan tetapi tidak mahu dihadapkan ke muka pengadilan oleh Tan Sri Idrus Harun ialah seorang hakim yang bernama Nazlan Ghazali. Jadi itu sebabnya kita nasihat kepada Peguam Negara. Ini hanya nasihat, ini hanya nasihat. Sekiranya pasukan petugas khas dapat dibentuk untuk menyiasat Tan Sri Tommy Thomas, tidak ada sebab kalau selepas ini kerajaan bertukar. Kerajaan bertukar, tidak mustahil, tuan-tuan, siasatan juga akan dilakukan ke atas Tan Sri Idrus untuk mengenal pasti salah laku yang berlaku di zaman beliau menjadi Peguam Negara. Itu sebabnya nasihat saya, kalau boleh
kalau boleh, ada masa untuk beliau membetulkan keadaan, menjalankan tugas beliau dengan sempurna sebagai peguam negara. Janganlah melindungi mana-mana penjenayah. Ini penting. Ini penting. Kita dah tahu penglibatan Nazlan sudah pun selesai disiasat oleh pihak SPRM. Sudah tidak ada lagi komplain oleh Jabatan Peguam Negara. Sewajarnya lah Nazlan segera dihadapkan ke muka pengadilan. Janganlah dilindungi lagi manusia bernama Nazlan Ghazali ini. Kerana melindungi beliau bukan hanya menyebabkan seorang penjenayah dilepaskan, namun melindungi beliau juga menyebabkan orang lain yang tidak bersalah dianiaya dan dipenjara kajam. Semua orang tahu manusia yang saya maksudkan itu tidak lain tidak bukan ialah Datuk Seri Najib Tun Razak. Orang yang hari ini terpaksa menanggung penderitaan, dipenjarakan akibat daripada seorang hakim yang mengadili beliau mempunyai kepentingan ataupun mempunyai konflik of interest dalam kes yang melibatkan SRC International. Bagaimana mungkin Nazlan boleh berlaku adil? Dan sudah pastilah jika ada dakwaan bahawa beliau juga menerima duit daripada Jolo, jika ada dakwaan yang jelas membuktikan bahawa beliau telah pun mengaku kepada pihak SPRM bahawa beliau terlibat dalam urusan penubuhan SRC International, walaupun peringkat awal beliau menafikannya, tetapi setelah ditunjukkan dokumen-dokumen oleh pihak SPRM, akhirnya beliau mengakui. Namun beliau gagal untuk mengisytihar perkara ini, gagal untuk recuse himself daripada menjadi hakim, maka sewajarnya beliau dihadapkan ke muka pengadilan di bawah Seksyen 220 Kanun Keseksaan seperti yang dicadangkan oleh pihak SPRM. Jadi kita minta supaya Tan Sri Idrus Harun tidak lagi melindungi manusia bernama Nazlan Ghazali ini. Jalankan tugas dia dengan penuh amanah seperti mana lafaz sumpah beliau ketika menjawat jawatan Peguam Negara. Jadi itu mukadimah saya pada malam ini. Kita ada banyak isu-isu lain yang ingin kita bangkitkan. Tuan-tuan boleh WhatsApp saya di talian 011 3595 4044 011 3595 4044.